Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah syukur menyubur iman. Bila kita syukur, insya-Allah iman kita akan mantap. Okey, sebelumnya jom kita tengok satu lagu tu. Okey. Awak pernah dengar? Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Okey, jadi dalam lagu tu lah, kalau awak pergi tengok lagu tu, dia menceritakan bila kita ucap Alhamdulillah, tanda kita bersyukur. Benda paling simple lah. Kita nak syukur, kita ucap Alhamdulillah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan syukur? Dari segi bahasa adalah pujian. Sebab bila awak tengok Alhamdulillah, okey, mungkin awak boleh pula nota Alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah. Sebab kita puji Allah. Tapi dari segi istilah, maksud syukur adalah menzahirkan pujian kepada Allah terhadap nikmat yang dikurniakan serta mematuhi semua perintahnya. Maksudnya, apa yang Allah beri ke awak, apa yang Allah beri dekat kita, kita zahirkan pujian, kita menzahirkan pujian. Maksudnya kita tunjuk, kita sebut pujian bahawa kita rasa terima kasih kat Allah. Dan serta mematuhi semua perintahnya. Macam kita dengan mak bapak, tanda kita terima kasih. Selain daripada ucap terima kasih, kita dengar cakap mak bapak kita. Okey, dalil nakli kita nak cerita pasal syukur adalah fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur. InsyaAllah bila kita syukur pada Allah, Allah akan balas kita dengan kebaikan. Macam dia dalam firman Allah, wa in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, akan aku tambahkan nikmat kepada kamu. InsyaAllah bila kita syukur, Allah akan beri kita banyak. Tapi bila kita cari pun banyak rezeki, tapi kita asyik pernah bersyukur, kita asyik akan rasa benda yang cukup. Kita asyik fikir nak kaya, kita asyik pernah rasa mencukupi. Okey, contoh sifat syukur Rasulullah. Malam-malam Rasulullah solat malam, tapi isterinya Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa kau solat sedangkan engkau dijanjikan syurga, kau diampunkan dosa? Kemudian Rasulullah pun menjawab, afala akun abdan syukura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah sendiri walaupun dijanjikan syurga, walaupun Allah ampunkan dosanya akan datang, tapi solat malam tandanya bersyukur. Selain ucap Alhamdulillah, kita patuh perintah Allah adalah tanda-tanda kita bersyukur. Okay, contoh sifat Rasulullah yang nombor 2. Rasulullah menyeru umatnya sentiasa bersyukur sesama makhluk kepada pencipta. Usamah bin Zaid meriwayatkan, sesiapa yang diberi sesuatu kebaikan, maka katakanlah kepada orang itu jazakallahu khair. Kalau awak nak bunyi-bunyi cantik sikit, bila ada kawan buat baik, kita pun cakaplah jazakallahu khair. Maksudnya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Contohnya lah, kawan kita beri makanan dengan kita cakaplah jazakallahu khair. Semoga Allah balas kebaikan. Sebab kadang-kadang kita si mampu nak balas. Kawan kita selalu tolong kita, beri duit kita, tapi kita si ada duit. Cara kita nak tolong kawan kita, insya-Allah lah kita doa, kita cakap jazakallahu khair. Semoga Allah balas kebaikan. Kan kadang-kadang kita si mampu nak balas kebaikan orang. Macam ni lah. Okey, cara dan contoh bersyukur. Ada 3 cara. Satu melalui hati, satu melalui lisan, dan satu lagi melalui perbuatan. Dari segi hati macam ni, pertama kita yakin nikmat yang diterima adalah Allah, diterima daripada Allah. Kita yakin. Bukan semata-mata lah kita bisnes, kita pergi jual curry puff, kita pergi jual kuih donat, kuih Doraemon, apa benda lah. Kita buat bisnes,
Kita bangga, kita cakap kita ada rezeki sebab usaha kita. Tapi hakikatnya adalah semuanya daripada Allah. Memanglah atas usaha kita, Allah akan beri. Lama kita si usaha. Tapi semuanya dengan izin Allah. Kita yakin dengan hati. Ingat dan memuji Allah. Walau macam ni pun. Kita belajar-belajar, kita dapat A. Ingat semuanya dari Allah dan jangan lupa setiap kejayaan kita datang, kita puji Allah. Kita cakap Alhamdulillah. Kita dapat nombor 1, Alhamdulillah. Kita dapat nombor 20, Alhamdulillah. Semuanya Alhamdulillah. 3. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kita sangka baik dengan Allah. Maksudnya, sekisar apapun keputusan kita, kita hendaklah bersangka baik. Dan yang keempat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya meningkatkan ketakwaan bila kita buat apa pun sekalipun, kita buat kerja kah, kita belajar kah, kita hendaklah bertakwa. Kita ingat dengan Allah. Itu dari segi hati. Pendek katalah, dari segi hati tu awak highlight, awak buat anak panah, awak tulis. Hati tu adalah benda yang kita zahirkan. Tapi keyakinan kita dalam hati ialah. Okay, dari segi lisan. Lisan tu kita dalam erti kata lain adalah dari segi percakapan. Maksudnya kita zahirkan, kita sebut. Kita sebut dengan lidah kita. Ya, yang dimaksudkan dengan lisan. Contohnya sebut dan memuji Allah. Apa kita sebut? Alhamdulillah adalah cara kita. Yang kedua, berdoa agar Allah mengurniakan rasa syukur. Jangan lupa minta kat Allah supaya kita ada rasa syukur. Yang kedua, berdoa agar Allah mengurniakan rasa syukur. Tadi dah ulang balik. Jadi takutlah kita sedang rasa syukur, kita mintalah ke Allah, ya Allah, kurniakanlah aku hati yang bersyukur. Sebab bila kita si rasa syukur, kita si pernah rasa cukup. Ketiga, ucap terima kasih pada manusia. Yang tu susah kita buat. Kadang-kadang kita ego nak cakap terima kasih kat kawan kita. Kemudian cakap benda yang baik. Jangan suka merapu-meraban. Okey, seterusnya dari segi perbuatan. Kita tunaikan amalan fardu. Banyakkan amalan sedekah dan melakukan suruhan Allah, meninggalkan larangannya. Sujud syukur. Ingat, mesti pernah buat, boleh buat. Bila kita ada kejayaan, apa semua datang, jangan lupa sujud syukur. Okay, ciri-ciri orang yang bersyukur. Bila kita syukur, kita akan rajin beribadah. Bila kita syukur, kita sentiasa tawakal. Apa maksud tawakal? Okay, awak highlight, buat anak panah. Tawakal adalah berserah diri pada Allah. Si kisahlah, walaupun kita belajar bagai nak rak, tiba-tiba lah dapat nombor encet. Tapi kita tawakal. Kita serah diri pada Allah bahawa kita yakin Allah ada perancangan yang terbaik untuk kita. Bersangka baik dengan kejayaan orang lain. Walaupun orang lain yang berjaya, kita belajar bagi nak rak bergoleng-goleng, tapi tiba-tiba kawan dapat nombor 1, kita dapat nombor encet. Tapi kita sangka baik. Allah ada rancangan untuk kita. Jadi seorang yang pemurah. Setiap contoh yang saya beri, awak boleh catat. Jadi seorang yang pemurah. Walaupun kita ada duit, tapi apa yang kita ada, kita kongsi. Kita ada 5 ringgit chips more, 1 chips more, kita kongsi kat kawan. Macam ni lah. Sis mestinya tunggu kaya. Sesungguhnya orang yang baik adalah orang yang kongsi apa yang ada. Sentiasa berasa qanaah. Apa maksud qanaah hari ini? Qanaah adalah rasa cukup dengan kurniaan Allah. Walaupun kita orang biasa-biasa, kita rasa cukup. Mak kita beri handphone Huawei, kita rasa cukup. Walaupun di hati kita ingin iPhone. Okey, hikmah bersyukur. Boleh baca. Hidup dalam keridaan Allah. Dikurniakan ganjaran pahala. Murah rezeki. Selamat daripada azab api neraka. Okey. Dan itu sahaja. Okey, awak boleh buat nota.